Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita di dalam alam maya untuk kita terus menuntut ilmu, yang mana ianya merupakan satu perkara yang wajib bagi tiap-tiap muslim. Yang mana Rasulullah mengingatkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Selagi Allah berikan kita nyawa, selagi Allah berikan kita kekuatan untuk terus menuntut ilmu, maka berusahalah kita untuk menuntut ilmu, kerana Rasulullah telah memberi jaminan kepada kita, walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun, ya, alhamdulillah dengan kemudahan teknologi yang Allah berikan kepada kita ni, ya, di akhir zaman, akhirnya kita masih lagi dapat menuntut ilmu walaupun jauh, walaupun ya kita tak mampu untuk bertemu secara talaqi, yakni face to face, tetapi Allah berikan kita kemampuan untuk menuntut ilmu secara live, secara berdepan juga, tetapi yang sana nampak sini, sini tak nampak sana, tu je lah. Jadi kita tak tahu. Cuma saya menasihatkan kepada penuntut-penuntut ilmu yang alhamdulillah bersungguh-sungguh. Ya, pertama khabar gembira, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, ya, dia bersungguh-sungguh, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua pula, yang kita harapkan dari Allah pemudahkan kita jalan ke syurga, jadi adab-adab menuntut ilmu tu kena ada. Oleh kerana ustaz tak nampak orang di sana aja nampak ustaz, Allahu akbar kan? Menarik sekali bila teringat ayat Quran bila Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu nampak daripada sudut di mana kamu tak nampak dia. Jadi bila kita tak nampak dia, kena berhati-hati. Tetapi dalam bab ini, bila ustaz tak nampak pelajar, janganlah sambil belajar, yalah, ala kulihal nak buat macam mana. Ya, sambil makanlah, nasi lemak di depan lah, apa lagi yang di depannya. Okeylah, simple-simple tak apa. Tetapi janganlah berat-berat ada di depan. Ya, sambil goreng ke, sambil masak ke, sambil basuh kain ke, ya. Kalau boleh, freekan masa kita untuk menuntut ilmu, ya, dengan secara bersungguh-sungguh. Kerana apa? Ilmu yang kita nak menuntut ini berkaitan dengan tibbul qulub, kitab kita yang masih lagi kita perbahaskan, ataupun klinik penyakit hati, mengubatkan hati kita. Kerana isu yang kita nak bangkitkan pada hari ini untuk sambung balik pelajaran, yang lebih baik kita ambilkan sedikit berkaitan dengan syaitan ini, muka surat 90. Kalau ikut dah lebihkan sikit, tapi kita ambilkan sedikit, ulang kaji sedikit. Muka surat 90 bagi kitab Tibbul Qulub, klinik penyakit hati, perubatan hati. Pada nombor 5 di atas sekali sebelah kiri, berlindung, yakni isti'azah dari syaitan dari kalangan manusia dan jin. Okay? Mohon perlindungan Allah, yakni isti'azah dari syaitan dari kalangan manusia dan jin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita membicarakan persoalan yang besar ini, ya, persoalan syaitan di kalangan manusia dan jin, pertama sekali kalimah syaitan itu yang Allah sebut, ya, di dalam Al-Quran banyak kali disebutkan dengan berkaitan dengan syaitan. Kalau kita lihat balik tentang sebutan Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan syaitan, boleh dikatakan kalimah itu diambil sebanyak 73 kali. Ya, 73 kali kalimah syaitan disebutkan dalam Al-Quran, 73 kali. Kalau disebut syaitan,
syayatin. Syaitan itu singular. Okey? Satu. Dan plural dia syayatin. Pada kalimah singular tu, yang single tu, Allah sebutkan sebanyak 61 kali, dan pada kalimah plural tu banyak tu 12 kali. Allah sebutkan banyak tu. Dengan berarti kata lain, ya, kalimah itu berterusan sampai hari kiamat. Berarti banyak sekali disebut untuk kita berhati-hati. Kemudian disebutkan kalimah iblis sebanyak 11 kali. Okay. Iblis 11 kali. Syaitan 73 kali. Syayatin dengan syaitan kalimah yang dirangkapkan sebanyak 73 kali. Iblis sebanyak 11 kali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, di mana alhamdulillah Allah berikan kita satu ujian yang besar pada hari ini sebagai kita bermuhasabah diri. Ya, COVID-19 ataupun coronavirus yang sedang begitu dahsyat melanda, bukan di China saja, tetapi seluruh dunia, termasuk di Malaysia yang masih lagi menjadi persoalan. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kerajaan kita untuk menyelesaikan masalah ini, yang sampai 4,000 orang yang dikatakan positifnya, dan alhamdulillah ada yang telah baik, ada yang masih lagi di kuarantin. Maka apa yang menarik saya ingin kaitkan dalam bab ini, ya, ujian yang Allah bagi kita kena terima dengan redha. Kerana orang mukmin insya-Allah tak menjadi masalah. Cuma ikut arahan kerajaan. Ikut arahan orang yang dipertanggungjawabkan untuk berhadapan dengan masalah ini. Iaitu Kementerian Kesihatan. Kerajaan kita sendiri bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dalam negara kita, kesihatan rakyatnya. Maka ikut. Jangan banyak khainah. Kata orang, jangan banyak ragam. Ya, jangan banyak ragam, jangan banyak cekadak. Ya, ikut sahaja as-sam wa ta'ah terhadap pemimpin dalam bab ini. Dan saya suka mengaitkan satu perkara. Kenapa? Coronavirus ni ialah satu makhluk Allah yang kita tak nampak di mata. Ya, macam syaitan tak nampak di mata. Macam iblis tak nampak di mata. Okey? Bila kerajaan menetapkan satu perkara untuk diikut, kenapa maslahah dia? Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan rakyatnya, supaya terselamat, ya, tidak kena, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah peliharalah tidak mati. Yang menarik untuk kita perbahaskan sekarang ini, bila kerajaan tetapkan satu perkara. Okey, misalan, ya, adakan kuarantin, tidak boleh keluar rumah. Ya, pertama kita melihat arahan-arahan itu perlu diikut. Kerana bila kita tidak keluar rumah, sifat penyakit yang nak merebak dia tak ada tempat untuk merebak. Jadi dia akan terasing daripada orang lain. Menarik? Kan kita tak nampak. Kadang-kadang kita duduk dekat dengan orang, kita tak tahu dia tu ada coronavirus. Ya, tiba-tiba penyakit dia melekat kepada kita, ya, ditransfer kepada kita, maka kita yang kena. Okey, nampak tak mengapa kerajaan mengarahkan begitu? Dan kedua, kita pakai topeng. Tak pakai pula. Oh, tak. Jadi kita kena pakai topeng bila kita berada di luar. Kerana apa? Kerana makhluk halus ini yang kita tak nampak, dia akan dikeluar berterbangan. Jika kita dalam jarak yang kerajaan arahkan 1 meter lebih kurang, ya, 1 meter, maka kita cuba mengikut arahan itu kerana kita takut dia datang. Betul tak? Dan lepas tu diarahkan beberapa perkara lagi, kalau rasa sakit apa semua, itu ada unsur-unsur yang kita lihat berlaku yang menyebabkan orang tu kena ataupun tidak. Maka pergilah cek doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita hayati apa yang berlaku pada hari ini, yang mana pihak yang bertanggungjawab bertungkus lumus, tidak dinafikan, bertungkus lumus. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran besar pahala kepada kita. Bertungkus lumus, tak kira daripada doktornya, hospital swasta, hospital kerajaan, tentera, polis, semua datang turun, ya, membantu untuk menyelamatkan ummah, untuk menyelamatkan manusia. Allah jadikan kita. Allah jadikan kita. Allah jadikan jin dan iblis, syaitan. Takkan Allah biarkan kita? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah tidak akan membiarkan kita
Allah tidak akan membiarkan kita apabila dia tahu bahawa makhluk ini wujud. Dan dia memberikan peraturan dan arahan supaya kita ikut. Supaya kita ikut arahan Allah. Kenapa makhluk ini tak nampak? Dia ada dan dia merosakkan kita. Coronavirus maujud, ada. Dia datang. Kalau kita tak jaga, dia merosakkan kita. Dan coronavirus kalau datang, dia merosakkan kita, kita mati. Tapi mudah-mudahan bagi orang yang beriman, matinya di kategori mati syahid. Tetapi sekarang masalahnya jin ataupun iblis yang datang, syaitan yang datang, yang lari mengikut darah larian anak Adam, kita takuti dia mengganggu kita dan merosakkan akidah kita. Dan bila kita mati, na'udzubillah, kita takuti mati dalam neraka. Itu yang kita takut. Dan kalau dia masuk, dia mewaswaskan kita, ya, mengacau kita. Banyak benda yang akan mengganggu kita, terutamanya dari sudut keimanan kita, dari sudut kesihatan kita, dan berbagai-bagai lagi ke perkara yang akan datang. Maka di sinilah saya menekankan bahawa bagaimana kita mentaati kerajaan, begitu juga kita mentaati Allah tanpa banyak bicara. Kerana apa? Kerana kita berada di alam yang mana makhluk ini kita tidak nampak, maka kita wajib beriman kewujudannya dan wajib menjaga diri kita daripada gangguan-gangguan tersebut. Maka di sinilah bermulanya dalam bab berlindung isti'azah dari syaitan di kalangan manusia dan jin. Baik, pertama, alhamdulillah saya telah diamanahkan oleh siapa yang kenal Dr. Ismail Lutfi dalam menterjemahkan buku dia ni. Syekh Ismail Lutfi Al-Fatani, seorang doktor yang mempunyai universiti Fatani, Universiti Islam Fatani di Petani itulah, ya. Dia telah saya telah membuat ziarah dengan dia ke tempat dia dan akhirnya alhamdulillah dia telah memberikan sedikit amanah dia untuk menterjemahkan, kerana tulisan dalam ni tulisan Jawi klasik bercampur, ya. Jadi agak sukar kalau kita tidak mahir dalam bahasa Jawi, jadi dia amanahkan saya untuk menterjemahkan. Alhamdulillah dalam waktu COVID dalam kuarantin COVID-19 ni alhamdulillah dah selesai terjemah dia. Tajuk dia Hakikat Syaitan Ar-Rajim, penipuannya dan cara memusuhinya menurut ajaran Allah dan Rasulnya. Yang menarik sekali dalam buku ini, alhamdulillah kita menelitikan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan syaitan yang kita perbahaskan. Okay. Baik. Saya kupaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan berlindung isti'azah dari syaitan ini, kerana kita memerlukan maklumat yang jelas tentang kedudukan syaitan ini, siapa sebenar syaitan ni. Okey. Baik. Kalimah syaitan ini adalah kalimah umum. Kalimah syaitan ini adalah kalimah umum. Bila disebut kalimah umum, misalnya orang jahat, penjahat, itu kalimah umum. Siapa dia? Mula kita khususkan pencuri, perompak, penzina ataupun apa lagi, pengkhianat. Itu semua kategori orang jahat. Begitulah kalimah syaitan. Syaitan adalah lafaz umum yang ditujukan kepada makhluk-makhluk yang jahat, terutamanya di kalangan jin dan juga manusia, dan kadang-kadang ditujukan kepada binatang. Tiga makhluk ni, ya, tiga makhluk ni. Siapa dia? Pertama, kebanyakan ditujukan kepada jin. Bila sebut syaitan, kebanyakan kepada jin. Dan kedua, disebutkan kepada manusia. Yang Allah katakan minal jinnati wan nas, kepada manusia. Dan yang ketiga, dikaitkan dengan binatang. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyebutkan bahawa di kalangan binatang. Misalnya, al-kalbul aswad, ya, anjing hitam itu syaitan. Baik. Dan siapakah iblis? Okey. Iblis ini, sebelum Allah, ialah perbahasan ulama dan cerita-cerita Israiliyat dimasukkan dalam kisah-kisah ini. Selepas Allah jadikan alam semesta, bumi, apa semua, para malaikat dijadikan, maka Allah jadikan satu makhluk ni jin yang dijadikan dari api. Okey. Kemudian waktu kejadian itu, kita tahu bahawa tabiat binatang-binatang ataupun makhluk di muka bumi ini seperti binatang dan jin ini, mereka berada di atas muka bumi. Yang Allah ceritakan kedudukan mereka ni membuat kerosakan di muka bumi. Dan dikatakan jin ini termasuk makhluk yang membuat kerosakan di muka bumi. Ini Allah ceritakan di dalam surah
Al-Baqarah. Boleh buka surah Al-Baqarah ya, tuan-tuan dan puan yang ada di rumah, kalau boleh adakan Al-Quran dekat sisi. Ya. Selain daripada mungkin nasi lemak, goreng pisang ke, teh tarik ke, okey, letakkan Al-Quran di sisi. Baik. Minta kalau boleh jangan ada yang baring pula. Ya, santai duduk. Ya. Buat baring yang lain yang jadi. Ya. Terdengar dengkur pula kat dalam ni. Okey, baik. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang ke-6, ayat yang ke-30. Okey. Jumpa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juzuk awal, muka surat 6, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey. Kat mana ayat yang dikaitkan itu? Ayat tu apabila malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah ataupun makhluk di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpah darah. Yang dikaitkan dengan merosakkan di muka bumi dan menumpah darah kerana apa? Di bumi itulah berlaku ya waktu itu penumpahan darah dan kerosakan. Jadi ulama membahaskan dalam bab itu dan kita melihat ya kelogikan itu memang ada. Kerana apa? Sifat-sifat binatang yang telah diwujudkan oleh Allah terlebih dahulu sebelum kewujudan Adam, yang masyhur dengan sebutan dinosaur tu ya ataupun binatang-binatang raksasa tu ya wujud di bumi sebelum kewujudan Adam. Habis kenapa dinosaur pula? Ialah dinosaur itu disebabkan istilah pada masyarakat kita ya binatang yang besar. Ya, yang berbagai-bagai binatang. Tetapi sekarang tak ada, semua kecil. Okey, kita akan menarik dalam bab ini, dia berkaitan dengan kejadian makhluk yang istimewa tu. Siapa dia? Adam. Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam alaihissalam dijadikan, yang Rasulullah sebutkan bahawa kejadian Adam tingginya 60 hasta. 60 hasta tinggi. Pucuk durian. Ya. Oh, kat sini dia kawasan kebun ya. Nampak pucuk durian. Tinggi pokok. Pokoknya setinggi 60 hasta. Baiklah, kalau 60 hasta takkanlah nak makan ayam sebesar ayam zaman sekarang ni. Tu je dari segi logik. Dia tengok ayam tu macam tengok kutu je lah. Kemetoknya macam tengok semutnya lah kecilnya. Ya. Pasal dia 60 hasta. Tentulah ayam bersesuaian dengan zaman dia. Tu pasal kalau kita tengok gajah. Ya, tentulah gajah yang bersesuaian dengan zaman dia. Begitulah yang disebutkan dalam bab ini. Tetapi binatang-binatang ini bersifat memang begitu ya melakukan kerosakan di muka bumi. Dan dalam kisah-kisah yang berkaitan yang menceritakan makhluk jin pun telah wujud pada waktu itu. Allah jadikan makhluk jin di antaranya dalam kisah ini berkaitan dengan ya jin yang di mana mereka ni bergaduh antara satu sama lain. Dan malaikat datang ke bumi, mereka lari. Malaikat ni macam polis. Dia datang, mereka cabut, takut. Ya. Itu sebelum kejadian Adam alaihissalam. Kemudian satu hari nak menceritakan dalam ini, cerita ini telah bercampur dengan cerita-cerita Israiliyat. Ala kulli hal selagi tidak bercanggah dengan syarak, maka kita dibenarkan untuk mengambil kira dalam bab itu. Ya. Apabila satu ketika
dikatakan bahawa salah seekor anak jin itu jatuh daripada mak dia. Macam kita bila kita kejar monyet, ya, kadang-kadang monyet tu, anak tu tak pegang kuat, terlepas jatuh, maka kita pun ambil monyet tu. Ya, kita bela. Okey. Begitu juga dalam bab itu dikaitkan bahawa jin itu terjatuh. Itu menjadi perbahasan lah cerita tu. Kita cuma ambil kisah-kisah tu. Lalu dibawakan ke langit. Malaikat membawa dia ke atas langit sana dan dibesarkan di langit. Jadi jin ini dibesarkan di langit dengan dibesarkan dalam suasana malaikat yang berada di kelilingnya. Dan kita tahu suasana malaikat dalam keadaan mengikut arahan Tuhan, ya, mengikut arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut penyembahan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya bermula di situlah iblis berada di atas langit. Okey, iblis berada di atas langit. Sebelum itu tidak dikatakan dia itu syaitan. Bahkan dikategorikan di antara makhluk-makhluk yang beribadat seperti malaikat. Karena sebelum itu tidak ada penderhakaan kepada Allah. Makhluk-makhluk Allah ni tidak ada yang menderhaka. Tak ada. Iblis dibawa ke atas. Yang menjadi perbahasan namanya Azazil lah apa wallahu alam ala kulli hal, ya. Dia adalah makhluk yang diletakkan di atas langit. Ya, ditarbiahkan, dididik sampai menjadi seperti malaikat. Maka di situlah Allah ceritakan tentang iblis di dalam surah Al-Kahfi. Ada yang mengatakan iblis ini di kalangan malaikat. Tak. Syekh Albani membantahkan, mengatakan bagaimana iblis itu di kalangan malaikat sedangkan Allah sendiri mengatakan dia di kalangan jin. Ini berdalilkan dalam surah Al-Kahfi. Okey, buka surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 juzuk ke-15, muka surat 299. Surah ke-18 juzuk ke-15, muka surat 299 ayat yang ke-50. Baik, Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Nampak Allah katakan dia dari golongan jin. Maka ia menderhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Baik. Maka dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa iblis adalah dari golongan jin. Sekarang kita nampak ya, jin. Iblis ini dari golongan jin. Okay. Sebelum itu tidak ada istilah gelaran syaitan. Tidak ada. Dan tidak ada penderhakaan kepada Allah. Tidak ada. Semua makhluk ini acara mereka je. Binatang bertasbih kepada Allah. Ya. Dan bermulanya iblis ini, dia seorang ni, yang jin-jin lain itu di bumi. Dia seorang yang berada di atas langit itu, diberikan penghormatan, keistimewaan, ya, dengan berbagai-bagai keistimewaan yang dikatakan kemuncak keistimewaannya, ya, mampu sehingga dia mampu beribadat seperti malaikat juga. Dahsyat. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang menarik di sini, bahkan saya muhasabah untuk diri saya lah. Ya. Kehebatan iblis yang sampai taraf ke malaikat, akhirnya masuk neraka. Allahu Akbar. Para ustaz, para tuan guru, para maulana, syekh,
Apatah lagi macam saya yang jahil kurang ni, ya, takut kepada Allah. Kita tak tahu adakah kita ni pun termasuk dalam golongan yang begitu atau tidak. Nauzubillah min dzalik. Minta lindung kepada Allah. Kita takut dahlah kita bukan ilmu yang banyak, ilmu yang sedikit, tiba-tiba masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan iblis yang dah tinggi ilmunya, dah taraf malaikat, derhaka kepada Allah. Nanti kita akan terangkan bagaimana berlaku, ya, akhirnya dia dimasukkan ke neraka. Subhanallah. Kita bukan malaikat, bukan nabi pun, bukan tabi sahabat, bukan tabiin, bukan ustaz pun kadang-kadang, ya. Saya pun bukan ustaz. Sikit-sikit tahu alhamdulillah itu je untuk melepaskan diri daripada neraka, mengharapkan rahmat Allah. Jadi kita ni tak tahu bagaimana kedudukannya. Oleh kerana itu berhati-hati. Berhati-hati dari perancangan khutwatus syaitan, perancangan syaitan, supaya kita tidak terjebak. Kenapa? Iblis bukan sebarang makhluk. Dia mempunyai kepakaran dari sudut ilmu. Dia mengenal Allah, dah berbicara dengan Allah, dah berada di alam syurga. Ya, dahsyat. Dan dia mengenali anak Adam. Kenapa? Waktu kejadian anak Adam, dia dah masuk tubuh badan ni, dah cek dah dalamnya, dah tahu apa kelemahan kita ni. Ya, macam doktor dah cek, dia ni kencing manis, dia ni darah tinggi, dia ni apa lagi. Ya, sakit hati sakit, semua ada. Okay. Begitulah iblis, dia tahu. Oleh kerana tu, khutwah yang disebutkan perancangan iblis, ada berbagai perancangan. Allah dah ceritakan semuanya dalam Al-Quran. Bagaimana perancangan dia? Perancangan perancangan dekat, perancangan jauh, perancangan waktu soleh, waktu tak soleh, semua dia dah ready untuk berhadapan. Ya, semua dia dah ready. Nanti kita akan bicarakan bagaimana kejahatan iblis ini dan tentera-tenteranya. Bila disebut tentera-tenteranya, pengikut-pengikut iblis, ini yang dikatakan syaitan. Jin dari pengikut iblis, pengikut-pengikut dia, tentera-tentera dia, maka itulah syaitan. Semua jin yang jahat, maka dikategorikan itulah syaitan. Okay, ingat. Iblis ketua dia. Bila dia turun, dia asaskan kekuatan. Okay, kita lihat dulu. Okay. Baik, bila iblis berada, ya, di syurga, maka di situlah kita tahulah bila satu makhluk yang lain ada, dia mendapat keistimewaan. Ya, malaikat tak cemburu, itu Allah punya hak. Malaikat tahu kedudukan Allah, ya, itu hak Allah. Tetapi iblis dia tidak begitu. Bila dia dapat kelebihan, ya, keistimewaan, maka dia ada gah dia sedikit. Macam kita lah yang nak buat contoh macam mana, ya. Kalaulah kita ni semua orang Jawa, tiba-tiba ada orang putih pula seorang. Kan? Ya, so orang putih. Allah, kita akan layan. Ataupun orang Arab, Masya Allah, kita akan jaga dia. Dia seolah dapat keistimewaan daripada kita. Tak boleh usik, jaga budak ni orang luar, apa semua. Ya, begitu kedudukannya. Ya. Jadi, iblis ni, dia mendapat keistimewaan yang begitu. Di dalam syurga, di atas sana, di dalam syurga, dia mendapat keistimewaan dan duduk bersama para malaikat. Subhanallah. Tiba-tiba, bila Allah mengatakan, aku nak menjadikan Adam. Tuan-tuan dan perempuan, bila Allah mengatakan, aku nak menjadikan Adam, ya, di muka bumi sebagai khalifah, di situ terdetiknya para malaikat tertanya-tanya, ya, kalau dijadikan satu makhluk lagi di muka bumi, maka akan berlaku kerosakan seperti mana jin dan binatang-binatang tu. Tetapi Allah telah mengatakan tadi, ayat surah Baqarah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang orang tak tahu. Apa yang you all tak tahu, aku tahu. Maka di situlah dia mencipta Adam. Tetapi ingat, bila Allah mengatakan dia nak menjadikan Adam, terdetik dalam hati iblis, ada lagi yang lebih istimewa daripada aku. Tu dia cemburu. Cemburu. Bila ada perasaan cemburu, dia akan ada satu lagi perasaan hasad, dengki. Bila ada perasaan hasad, dengki, dia akan mendevelopkan ataupun mencari hujah-hujah untuk mempertahankan dirinya. Apa hujah-hujah tu?
Ya, bila ada perasaan hasad dengki, dia akan cuba nak membetulkan dirinya. Oleh kerana itu kita menyaksikan, ya, bila datang perasaan cemburu, mesti ada hasad dengki. Dia cemburu pada kita, mula dia rancang sesuatu hasad dengki. Kenapa? 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 Itu satu persoalannya. Kenapa? Di situlah iblis, ya, iblis berlaku kesilapannya. Baik, kita lihat, ya, kenapa iblis dengan kehebatan ilmu dia, ambil ya, dengan kehebatan ilmunya, maklumat dia dan kedudukan dia tinggi, maka dia berasa sombong, dia berasa kuat, hebat, maka dia ingin menguasai alam juga. Maka di situlah bermulanya dia dengki, maka dia merasa bahawa tidak ada orang yang perlu, tidak ada makhluk yang perlu diadakan, cukuplah dia. Tetapi Allah mengatakan, aku ingin menjadikan makhluk yang dinamakan manusia, maka datang perasaan hasad dengki, bagaimana aku yang dah dipilih terbaik, ada pula makhluk yang dijadikan. Maka kita tahu kisah. Di sana Allah jadikan Adam. Yang mana Allah jadikan Adam, Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya yang layak bagi sifat yang terpuji. Ya, kita beriman sahaja seperti mana Allah sebut, Rasulullah sebut, begitulah kita beriman. Yang mana Allah jadikan Adam dengan kejadian yang cukup hebat yang Allah ciptakan sendiri. Okey. Maka dia mengarahkan semua malaikat sujud sebagai penghormatan. Ya, sujud sebagai penghormatan. Dan kita tahu bahawa iblis dinaikkan taraf seperti malaikat. Dia bukan malaikat tetapi dinaikkan disebabkan kehebatan dia. Lalu bila Allah mengatakan dalam ayat surah Baqarah balik, kita tengok dalam surah Baqarah balik. Surah yang ayat tadi ya. Okey. Kita ambil ayat yang ke-34. Surah Baqarah ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah atau hormatlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk dalam golongan orang yang kafir. Itu dia. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan ayat ini, Allah menceritakan bahawa iblis, ya, dia menderhaka kepada Allah kerana apa? Tidak mahu sujud. Tidak mahu sujud. Kita bagi misal, contoh, kita pekerja, bos kata buat tu, tak nak buat. Oi, dia pula bos. Suruh bibi itu buat kerja, dia tak nak buat. Dia kata tuan lah buat, amboi. Suruh buat sambal belacan je. Ya, tapi dia suruh tuannya buat. Nampak tak? Suruh seorang tu buat, pekerja buat, dia tak nak buat, sombong. Buat. Itu namanya, ya, sombong. Tak tahu kedudukan dia bagaimana, tetapi dia sombong. Okey. Oleh kerana tu iblis bersifat sombong. Kenapa? Okey, kita tengok. Dia sifat sombong disebabkan di sini Allah menceritakan dalam Al-Quran, kita lihat dalam surah Al-A'raf. Kita buka surah Al-A'raf. Kita nak kenal jin ni dengan betul-betul supaya kita terselamat iblis ni. Dalam surah Al-A'raf, surah juzuk ke-9, surah yang ke-7. Allah ceritakan okey. Ayat yang ke-12.
Muka surat 151 ayat yang ke-12 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Okey. Tadi dah kita tahu dia cemburu. Maka dia mencari hujah, apa aku nak hujah kepada Allah bahawa sifat cemburunya tu betul. Lalu di situ dia mengatakan, Allah berfirman, kenapa kamu tak sujud sedangkan aku mengarahkan kamu sujud? Id amartuka. Tuan-tuan dan perempuan, cukup ajaib firman Allah ni. Bagi mereka yang yakin kedudukan Allah sebagai Tuhan. Allah arahkan kita solat, kita masih berdalih-dalih. Alah, nantilah kejap. Ya, tengah nak buat sambal, tengah nak tengok cerita Korea, apa lagi. Tuan-tuan dan perempuan, ittaqillah. Dia Allah, dia Tuhan kita, dia Maha Agung, dia mencipta. Subhanallah, wallahu a'lam. Tak tahu saya nak terangkan, tetapi itulah Allah Tuhan kita. Apa agak beza kita dengan iblis? Memang ada beza dia, ya, tidak dinafikan. Tetapi bila kita menyaksikan iblis tak nak sujud kepada, tak nak menghormati Adam, mengikut arahan Allah, tidak mau mengikut arahan Allah. Agak-agak apa beza kita dengan iblis bila kita tak nak ikut arahan Allah? Bukan tak nak secara direct, kita pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Agak-agak macam mana ya? Kalau orang kata kita iblis, marah pula. Tapi nampak tak? Kita banyak alasan kita bila Allah suruh kita melakukan, kita pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Tuan-tuan dan perempuan, jangan begitu dengan Allah. Bila kita tengok anak tu kita suruh buat sikit kerja, dia pusing sana, pusing sini, dia sibuk nak main game misalnya, pusing sana, pusing sini, kita marah tak? Marah. Ya, kena marah, kena ajar. Bila ibu dan ayah arahkan, hormat pada arahan ibu dan ayah. Itu dia, kena ajar. Ya, terutama cuti-cuti ni kan. Tak tahu mak bapak ada yang stres, sakit, tiap-tiap hari makan Panadol, pening kepala anak dia. Ya, baru dia tahu macam mana guru-guru nak jaga, bukan senang. Ya, selama ni duk kutuk guru tak reti jaga, pada hari ni barulah terasa susah juga nak jaga anak dia. Ya, oleh kerana itu kita tahu kedudukan bahawa mengikut arahan orang yang lebih tinggi daripada kita adalah dituntut. Seperti anak kepada mak dan ayah, kena ikut arahan. Mesti, wajib. Bagi saya wajib. Kena ikut arahan. Biar dia hentak-hentak kaki, tak apa. Tetapi yang paling penting dia mengikut arahan. Berlatih mengikut arahan kepada orang yang perlu diikut arahan. Kerana tuan-tuan dan perempuan, dalam isu kerajaan kita yang mengarahkan berkurung ni pun, ada yang tak ikut arahan. Nak suruh hidup pun degil. La ilaha illallah. Ya, sampai sanggup lari daripada kawasan flat tu. Ya, mata-mata penat berkurung. Okay, baik, ala kulli hal, amat penting dalam bab ini mengikut arahan. Oleh kerana iblis tak setuju, ya, dia rasa cemburu, akhirnya dia memberi alasan. Ini dia alasan dia. Anta khalaqtani min nar, kamu jadikan aku dari api, dan anta khalaqtahu min tin, engkau jadikan iblis Adam ini dari tanah. Kenapa? Apa masalahnya? Lalu dikiaskan dalam ayat yang lain, dia kiaskan bahawa engkau jadikan aku mulia. Yakni jadian dari api lebih mulia daripada jadian dari tanah. Oh, begitu. Alasan dia. Asalnya cemburu je. Ya, asalnya cemburu. Akhirnya Allah jadikan satu benda yang begitu menarik sekali untuk kita ambil perhatian. Bila datang cemburu, dia mencari alasan dan dibagi alasan yang tak logik. Allah nak jadi dengan apa sekalipun, itu hak Allah. Itu asal dia. Allah nak jadikan apa saja, itu hak Allah. Fa'alu lima yurid. Dia boleh buat apa yang dikehendaki dan tanpa disoal jawab. Tetapi iblis mula memperdebatkan, engkau jadikan dia daripada api, aku daripada api, engkau jadikan dia daripada tanah, dan aku lebih baik daripada tanah. Subhanallah. Apa Allah ceritakan. Okey, tu dia ketua syaitan ni, iblis. Okey. Maka Allah mengatakan,
Qala fahabit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari syurga kerana kamu tidak sepatutnya menyombong diri di dalamnya, maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang yang hina. Okey. Jadi Allah mengatakan kepada iblis, ya, turunlah kamu, keluar kamu dari syurga dan kamu tidak harus ya duduk di dalam syurga dalam keadaan menyombongkan diri, maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang yang hina. Bila keluar daripada syurga dikategorikan termasuk orang yang hina. Ya. Nampak tak bagaimana Allah jadikan kisah ni? Allah kata keluar kerana apa? Kamu takabur. Disebabkan aku jadikan kamu dari api, kamu sombong. Disebabkan kamu ada jawatan tinggi, kamu sombong. Disebabkan kamu adalah berketurunan yang hebat, kamu sombong. Disebabkan kamu ada lebih sikit dah sombong. Na'udzubillah. Itu adalah perbuatan iblis. Allah tak suka, Allah benci. Kerana itu takabur dinamakan takabur. Apa dia takabur? Tahu kebenaran tetapi dia tak mau menerimanya. Itu takabur. Ya. Baik. Kesan daripada takabur. Abah. Pertama dia tak nak sembah. Wastakbara. Dan dia takabur. Maka Allah mengatakan, kamu keluar dari syurga termasuk dalam golongan yang kerdil. Lalu di sinilah iblis telah mengambil satu perjanjian yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, satu peringatan kepada kita. Satu perjanjian yang besar telah berlaku di antara iblis dengan Allah. Iblis yang minta Allah berikan keizinan dia untuk melakukan suatu perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, selagi namanya manusia, selagi hidup di muka bumi, Allah akan memelihara kita dari iblis. Dan iblis akan cuba menyesatkan kita sampai kita mati. Ingat, ambil dalam minda, iblis telah mengambil perjanjian, dia akan menyesatkan kita, memusuhi kita sampai kita mati. Allah berfirman, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis menjawab, berikanlah tangguh masa kepadaku sampai waktu dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang ditangguhkan. Okay. Menarik sekali. Apa dia? Iblis minta, ya Allah, aku dah kena keluar, aku termasuk dalam makhluk yang hina, makhluk yang berdosa, yang ingkar kepadamu. Aku minta tangguh kepada kamu sampai hari kiamat. Bila antara hari itu hanya Allah yang mengetahui. Ya. Allah kata, ya, aku bagi tangguh kepada kamu. Allah tahu semua tu. Tetapi dia bagi nak menceritakan kepada kita bahawa apa yang berlaku dalam perjanjian ini. Baik, aku berikan kamu tangguh sehingga sampai waktunya. Allah tak kata sampai hari kiamat, tetapi sampai waktu yang ditetapkan. Maksudnya waktu ditetapkan itu milik Allah. Bila Allah nak cabut, itu hak Allah. Ya, tetapi di akhir. Oleh kerana itu, di antara makhluk yang hidup panjang ialah iblis. Ya, makhluk yang hidup panjang sampai sekarang iblis. Ada pun syaitan-syaitan lain, jin-jin lain, ada yang mati, ada yang hidup. Tengok keadaan lah. Macam kita jugalah, ada yang mati, ada yang hidup dengan berbagai-bagai keadaan. Ya, kita pun tak lama lagi nak mati. Ya, dengan umur kita yang makin lama makin pendek. Ya, bukan makin panjang, makin pendek. Kenapa? Umur Rasulullah, yang Rasulullah kata, kebanyakan umat aku 60 ke 70. Hijrah bukan Masihi. Ulang balik, hijrah bukan Masihi. Kalau siapa dah umur 60, maka umur dia 63, umur Rasulullah SAW. Ya, wafat pada usia 63 tahun. Baik. Maka di sinilah syaitan iblis mengatakan, iblis menjawab, kerana engkau telah menghukumkan aku sesat, aku benar-benar akan menghalang mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka
dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak dah apa Allah kata? Bahawa iblis telah ambil perjanjian, aku akan menyesatkan anak Adam, aku akan datang dari depan. Ya, dari depan. Dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari kiri. Ya. Berarti semua arah dia datang untuk menyesatkan anak Adam. Bukan sekadar itu, dari berbagai teknologi maklumat yang kita ada pun dia akan menyesatkan anak Adam. Dari perkataan, dari penglihatan, dari pendengaran, dari kaki, dari tangan. Itu semua tempat-tempat yang melakukan perbuatan-perbuatan sama ada dosa ataupun pahala. Dia datang. Dalam minda kita, was-waskan untuk melakukan perkara baik ataupun buruk. Dia datang. Subhanallah, dia datang dalam semua bentuk. Itu yang menarik sekali di antara dalam kitab Ibn Jauzi, Talbis Iblis, ya, berkaitan dengan bagaimana iblis datang dalam bentuk-bentuk tertentu untuk mempengaruhi anak Adam. Kalau orang baik, dia datang cara ustaz. Kalau ustaz, dia datang cara ustaz. Kalau pencuri, dia datang cara pencuri. Kalau orang yang nampak warak sikit, dia datang dengan cara warak banyak. Okey, orang yang nampak wakrak apa? Ya, tak baik sikit, dia datang dengan cara yang tak baik. Ya, berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Dahsyat. Dalam bab ini agak menarik sekali kedatangan dia dalam bentuk yang berbagai-bagai. Takkan Allah nak biarkan kita? Tuan-tuan dan puan-puan, mustahil Allah nak biarkan kita setelah dia tahu perancangan iblis yang memang akan datang, maka dia tidak akan membiarkan kita kerana iblis telah mengisytiharkan bahawa dia akan menyesatkan semua, tak ada tinggal pun walaupun seorang. Jangan kata Ustaz Fadil selamat, tak, belum tentu. Dia minta Allah selamatkan saya, itu je. Minta Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Belum tentu kita akan selamat. Dengan apa yang berlaku, belum tentu kita akan selamat. Dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka di situ mengisyaratkan kita, belum tentu kita ini akan selamat. Tetapi dalam bab itu, Allah menceritakan, ya, dalam surah Al-Hijr, buka surah Al-Hijr, menarik, ya. Iblis ni dia dah cerita dah awal-awal siapa yang akan selamat. Oleh kerana itu kita kena ambil maklumat. Ya, insya-Allah daripada buku ni habis terjemah, saya akan karangkan, saya akan buat satu buku yang lain yang lebih mengkhususkan penelitian kita dalam bab perbahasan jin dan iblis ni. Okey. Dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, juzuk 14, surah ke-15. Ayat yang ayat yang ke-39 kita ambil. Baik. Ayat yang kita 39, ayat tu kalau kita tengok bermula daripada ayat 29 sampai ayat tu semua cerita bab iblis ni. Okey, kita lihat ayat yang berikutnya. Qala, kita ambil ayat 36. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. Cantik. Ayat ni agak menarik untuk kita lihat. Berkata iblis, ya Tuhanku, maka beri tangguhlah aku kepada sampai hari yang dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu kamu termasuk orang yang diberi tangguh sampai waktu yang ditentukan. Allah yang menentukan waktu dia. Kemudian dia mengatakan, Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku menjadikan mereka memandang baik perbuatan jahat di muka bumi
dan pasti aku menyesatkan mereka semuanya. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan dia akan menipu daya kepada anak Adam dengan berbagai bentuk. La uzayyinanna lahum. Dia akan nampakkan kecantikan kepada amalan. Ya, kita nampak amalan tu betul aja, sedangkan tak betul. Terpaksa golongan ahli bid'ah terkena dalam bab ni. Dia menyangkakan amalan-amalan soleh tu cantik dah, tetapi sebenarnya syaitan oleh iblis supaya nampak cantik, sedangkan amalan itu tidak mengikut menepati syarak. Okey. Maka di situ dia katakan aku akan hiasi sampai orang-orang ini ya ataupun manusia ini terikut dengan pujukan aku. Lalu dia mengatakan lagi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Maksud yang ikhlas ini ialah orang yang telah diberi taufik untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Yakni dimaksudkan orang yang ikhlas ini mereka yang berada di atas jalan yang betul, ya, macam orang yang memahami Quran dan Sunnah, yang faham amalan mesti ikut Quran Sunnah dan mesti kerana Allah. Ya, dua perkara ini termasuk dalam kategori mukhlis, yang ikhlas amalan mereka yang akan terpelihara. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat amalan mengikut Quran dan Sunnah, dia termasuk dalam siri amalan yang terpelihara, terjaga. Jika kita ikhlas kepada Allah, maka dia termasuk dalam siri amalan orang yang terbaik, yang terpilih, yang terselamat daripada iblis. Faham tak? Jadi iblis dah bagi satu guideline kepada kita bahawa orang yang ikhlas dia akan terselamat. Jadi jadikan kita termasuk dalam orang yang ikhlas. Maka di sinilah agak menarik apabila iblis dah mengisytiharkan begitu, lalu Allah mengisytiharkan qala hadza siratum alayya mustaqim. Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, kewajipan akulah yang menjaganya. Allah dah isytiharkan, okey, ini jalan aku yang lurus. Iblis dah isytiharkan bahawa semua aku akan sesatkan melainkan satu golongan, orang yang ikhlas, dan Allah mengatakan ini jalan aku yang lurus yang mana orang yang ikhlas akan mengikuti. Lalu Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang yang mengikut kamu, iaitu orang yang sesat. Lalu Allah mengatakan kamu tak mampu untuk menguasai mereka, tak mampu. Tetapi kalau mereka tu tak berpegang kepada ajaranku, maka mereka itu termasuk di dalam golongan yang akan disesatkan oleh kamu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amat penting, ya, amat penting perkara ini sebagai asas kepada kita. Pertama, apa yang kita tahu bahawa dia iblis ini adalah makhluk Allah di kalangan jin yang naik taraf, yang diberikan dia kelebihan ilmu sehingga dia setinggi malaikat. Satu. Dan kedua, sebelum kewujudan, sebelum terjadinya peristiwa ini, tidak ada siapa pun yang menderhaka kepada Allah. Dan tidak ada istilah syaitan. Yang ketiga, iblis adalah makhluk yang pertama menderhaka kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, iblis adalah makhluk yang pertama menderhaka kepada Allah, bukan anak Adam. Okey, menarik ya. Yang keempat, kelima ya. Iblis telah mengisytiharkan kepada Allah supaya diberi tangguh kepadanya kerana apa? Dia nak menyesatkan anak Adam bermula daripada Adam alaihissalam sehingga kiamat. Okay? Dan Allah berkenan. Allah berkenankan. Itu perjanjian dia. Dia nak menyesatkan anak Adam. Yang keenam, Allah telah mengisytiharkan sesungguhnya petunjuk telah sampai, yakni hidayah daripada Allah, hudallah, bagi mereka yang mengikut petunjuk akan selamat. Apa dia? Kalau kita Al-Quran dan As-Sunnah sahihah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Okay? Dan di sinilah bermulanya
bagaimana Adam diturunkan dari syurga. Lepas kejadian Adam, kita dah cerita, kita dah tengok, dah pernah mendengar cerita dia dijadikan dan diistimewakan, dimasukkan ke dalam syurga. Maka Allah mengatakan kepada Adam, jangan rapat kepada satu pokok, yang menjadi perbahasan ulama agak menarik. Saya baca dalam tafsir At-Tabari, begitu menarik cerita dia. Ya, banyak riwayat yang dhaif, tetapi riwayat yang sahih agak menarik. Kenapa ada satu pokok? Ya, pokok yang dikatakan oleh Iblis, pokok ini adalah pokok khuldi, pokok yang akan mengekalkan kamu ke dalam syurga dan memberikan kamu kerajaan yang hebat, ya, disebabkan tipu daya itu. Okay. Baik. Jadi di sinilah kita pendekkan cerita, apabila Iblis telah berikrar untuk menipu Adam dan anak cucunya, maka apabila dia dikeluarkan daripada syurga, Allah mengarahkan dia keluar, maka akhirnya dia dapat masuk melalui kisah-kisah, melalui hadis-hadis yang panjang. Kita ringkaskan, dia dapat masuk, bukan masuk untuk duduk di sana, tetapi masuk dengan hasad dengki dia. Masih lagi hasad dengki dia kemuncak. Ya, Iblis ni bergelora hasad dengki dia. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita ni bergelora, bersemangat, dia gelora tu bersemangat, dia takkan duduk diam. Macam mana kita bergelora, aku nak keluar, aku nak keluar, aku nak keluar. Itu yang jadi tak boleh keluar, pergi ambil basikal, kayuh dalam rumah yang kata PM sampai pakai baju apa? Baju kelawar. Bini la ilaha illallah. Yang baju keluang, baju kelawar. Baju kelawar lah. Pakailah Batman ke. Alhamdulillah misalnya. Okey, ala kulihat janganlah itu pakaian perempuan kan, bagi kaum lelaki tak payah pakai. Dia nak buat aktiviti, aku nak keluar, dia bersemangat kan. Begitu juga kalau orang tu bersemangat, aku nak buat, dia akan buat. Kalau dia semangat, walaupun badan dah tak larat, pak cik dah tua dah, jalan tergoyang-goyang, aku boleh lagi. Ambul. Ya, nak menceritakan semangat tu, ya, semangat tu bergerak. Begitu juga Iblis. Dia bersemangat, tapi masalahnya semangatnya tak padam-padam sampai hari kiamat, sampai hari kematian dia nanti. Tak padam-padam. Oleh kerana tu bila dia bersemangat, dia akan menyesatkan berterusan. Perbuatan ini akan berterusan sampai hari kiamat. Maka dalam siri itu dia bersemangat untuk mengacaukan Adam, tetapi dengan tipu daya. Allah dah ceritakan macam mana Iblis datang, ya, memujuk Adam. Dia tengok Adam dengan Hawa, masya-Allah, romantiknya Adam dengan Hawa dengan pakaian ahli syurga apa semua. Dia jadi cemburu dan tak puas hati sebab kamu berdua aku dikeluarkan. Okey. Sebab kamu dua aku menjadi penderhaka kepada Allah. Siapa yang suruh kamu yang menderhaka kepada Allah? Apa masalah? Okey, tak apa. Kemudian apa berlaku? Lalu dia pujuk, yang dikatakan dia bermula dengan pujukan kepada Hawa untuk memakan buah. Wallahu alam apa buahnya. Ya, tetapi pokok itu mempunyai buah yang dikatakan buah yang boleh mengekalkan, yang masyarakat kita kata buah khuldi, yang mengekalkan. Okey. Itu istilah yang diberikan oleh Iblis. Lalu apabila dia pujuk-pujuk, lalu Hawa makan. Yang dikatakan Hawa mendahului makan. Kemudian barulah Adam memakan. Disebabkan isteri dia makan, dia pun makan. Ya, dia ada kaitan yang perlu kita faham. Ya, isteri boleh mempengaruhi suami. Begitu juga suami boleh mempengaruhi isteri. Ala kulihat kedua-duanya agak menarik dalam bab ini. Tapi apabila dia makan, tertanggailah pakaian dia. Ya, yang menampakkan aurat dia, dia mula mencari pohon-pohon, daun-daun pohon syurga itu untuk menutup hormat kemaluan dia. Nah, itu semua Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Maka di situlah bermula dia memohon keampunan kepada Allah. Lalu Allah kata, kenapa kamu makan buah itu sedangkan aku dah larang? Okey, menarik ya. Aku dah larang makan, tetapi Adam pergi makan. Langgar ada arahan Allah. Langgar. Tetapi kenapa Adam langgar? Adam melanggar arahan Allah tidak sama dengan Iblis melanggar arahan Allah. Ulama membahaskan begitu. Adam melanggar arahan Allah tidak sama dengan Iblis melanggar arahan Allah. Okey, kita tengok pada surah Al-A'raf balik. Buka surah Al-A'raf ayat muka surat 152. Okey. Juzuk ke-8 surah ke-7 ayat 20 kita mulakan. Muka surat 152 ayat 20. Okey, dengar ya. Allah cerita ni.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa lahumas syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Maka syaitan membisik fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada duanya apa yang tertutup dari mereka, iaitu aurat. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam syurga. Dan syaitan itu bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Adam memakan, dia melanggar arahan Allah. Ini yang dikatakan bisikan syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan pujuk, tipu, dia pusing, yang menyebabkan Adam terikut. Bukan Adam nak derhaka kepada Allah, tetapi dia termakan tipu daya ni. Terutamanya Hawa juga termasuk. Kenapa? Dia yang dikatakan Hawa yang makan dahulu. Ya? Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan agak berhati-hati. Kalau ada orang-orang nak berkempen barang-barang, orang perempuan kena jaga elok-elok, ya. Mudah tergoda. Ya, nanti habis. Terutama dekat raya ni, ya. Alhamdulillah nasib baiklah kalau ada coronavirus ni, ya. Kita tak boleh nak keluar banyak. Sampai ada orang kata selalunya masuk Ramadan syaitan yang kena tambat dulu, tetapi kali ni orang yang kena kurung dulu. Ya, syaitan tak kena kurung lagi. Ala kulli hal, nak menceritakan, maka dia terikut. Oleh kerana itu dia melanggar arahan Allah, bukan dia derhaka. Dia melanggar arahan Allah kerana tertipu. Beza, syaitan iblis melanggar arahan Allah kerana derhaka, kerana takabur. Tetapi anak Adam melanggar arahan Allah kerana tertipu, terpengaruh, terpedaya. Dan beza yang kedua, kita lihat ya. Okey. Maka syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya auratnya, dan mulalah keduanya menutupi dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarangkan kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Okey. Allah katakan, aku dah kata jangan ikut syaitan, kamu ikut juga. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidaklah rahmat Allah terhadap perkara ni, ya, kita tak lahir di muka bumi, satu. Dan kedua, Allah dah bagi satu guideline kepada kita. Ya, apa dia? Perbezaan iblis dengan Adam. Iblis melanggar arahan Allah kerana derhakanya, tetapi Adam melanggar arahan Allah kerana tertipu, terpedaya, terpengaruh. Satu. Dan kedua, iblis bila sahaja dia melanggar arahan Allah, dicabar, ya, dia melawan Allah. Ya, melawan Allah. Tetapi Adam bila dia melanggar arahan Allah, apa berlaku? Dia mengaku kesalahan dia. Itu beza iblis dengan Adam. Itu pasal anak Adam, bila kamu datang banyak mana dosa sekalipun, Allah katakan, walaupun memenuhi langit dan bumi, aku akan ampunkan. Kes inilah. Kerana sifat anak Adam bila datang, Allah akan ampunkan. Kerana anak Adam bukan bersifat takabur, melainkan asalkan iblis yang menjadikan dia takabur. Itulah yang cerita. Tapi nak menceritakan sifat Adam menyerahkan diri. Bila dah bersalah, dia menyerahkan diri. Pada ayat 23 ni, Allah ceritakan. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kedua-duanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menginayakan diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang yang rugi. Subhanallah. Adam datang bertaubat kepada Allah. Iblis sampai sekarang dia tak nak sujud kepada Adam, ya, walaupun dah jadi Adam dah mati. Tak nak walau dikuburnya, tak nak. Tetapi sifat anak Adam, ya, sifat Adam dan anak-anaknya, dia datang untuk bertaubat, menyerah diri dan mengiktirafkan dosa-dosa. Itu pasal bagi anak Adam, bila Allah mengatakan begitu, jika kamu datang bertaubat, bagi kamu syurga. Kamu keluar dari syurga, turun ke bumi dan kamu akan masuk syurga balik. Itu bapa kita Adam. Kita ni, ya, Adam yang dah masuk syurga pun dah kena tipu daya. Tapi dia turun ke bumi dan dia akan masuk ke syurga balik. Tapi kita ni, anak Adam, bukan dari syurga. Kita dari perut mak, lahir-lahir ke dunia ni, ya, bumi ni, dalam keadaan hidup masing-masing, ya, menuju ke syurga. Kita nakkan syurga. Tetapi rintangan-rintangan inilah yang sedang kita hadapi. Rintangan daripada iblis dan syaitan, tentera-tenteranya, nak menghalang kita dari masuk syurga. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak iblis siapa? Iblis ketua. Dan bermula, ya, di sinilah Allah kata semua kena turun ke muka bumi dan di situlah kamu akan hidup, kita hidup di muka bumi dan di sinilah kita dimatikan dan kita akan dibangunkan di akhirat kelak. Ya, masa pun dah tinggal sedikit. Ya, cuma nak mengatakan kita masuk nanti dalam pelajaran yang akan datang bagaimana iblis mengerahkan tentera dia. Iblis dah kena turun ke bumi, apa dia buat? Iblis dah turun ke bumi, apa dia buat? Ya, ketua ni bermula dah orang yang pertama, makhluk yang pertama derhaka kepada Allah, maka dia tak biarkan penderhakaan itu berlaku pada diri dia. Dia mula kempen, ya, dia bawa cerita-cerita palsu, janji-janji palsu untuk menyesatkan selain daripada anak Adam, dan dia menyesatkan juga daripada kalangan jin-jin yang lain. Jadi wallahu a'lam bissawab. Ada apa ya soalan ni? Maksudnya macam mana? Okey, ada soalan. Ustaz, boleh syaitan mencederakan manusia secara fizikal? Bolehkah syaitan... Ustaz. Sebentar, soalan dia. Salam Ustaz, adakah syaitan boleh sembuh penyakit ramai yang jadi terpesongkan ini? Mohon penjelasan. Pertama, kita kena faham ya, yang menyihatkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tak ada apa, dia bukan doktor pun. Dia tahu penyakit, dia hanya boleh menambah, merosakkan orang dengan tipu daya dia. Ya, dengan tipu daya. Jadi yang penting bila kita sebut, okey, ingat ya, bila kita sebut syaitan ni, semua jin-jin yang jahat ataupun manusia-manusia yang jahat. Tetapi dalam bab ini kita bicarakan jin-jin yang jahat. Adakah syaitan boleh sembuhkan penyakit? Dia tidak boleh menyembuhkan penyakit. Abadan, tak ada sama sekali. Dia tidak akan boleh menyembuhkan penyakit. Ya, kerana apa? Kerana sifat dia bukan orang yang menyembuhkan penyakit. Bahkan dia menambahkan penyakit ada. Ya, bila kita tengok pun sakit hati kita. Okey, soalan yang lain pula. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah jin mempengaruhi manusia sampai menggigil badan nak menghalang dirasuk? Ya, jin akan mempengaruhi manusia, itu dalam bab-bab yang lain lah. Tapi nak menceritakan jin boleh mempengaruhi manusia melalui rasukan. Ya, melalui rasukan. Dan dia akan bertembung di alam rasukan itu antara hakikat manusia dan jin, peperangan dalaman. Maksudnya peperangan itu manusia cuba keluarkan daripada diri dia sebenar, tetapi jin pun nak cuba keluar menguasai benda dalaman kita. Ya, dan kita melihat bila sampai tahap begitu syaitan menguasai lebih. Ya, syaitan menguasai lebih, cuma kita galakkan supaya itulah zikir pagi dan petang, ayat-ayat Quran itu adalah benteng yang paling kuat.
Adakah, Assalamualaikum Ustaz, adakah kita berdosa tersalah ikut perkara yang salah setelah ikut panduan Islam hadapi waswas dengan tinggalkan yang meragukan, teguh pada yang benar? Okey, pertama perkara yang dah lepas sama ada kesalahan ataupun dosa-dosa, apatah lagi dosa kabair, kita mengatakan Allah Maha Pengampun. Allah akan buka pengampunannya dan kita tahu bahawa pengampunan itu sentiasa terbuka sepanjang hari, sepanjang masa. Dan Allah merayu bukan Masya Allah ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau faham kita dalam ayat-ayat Allah, kita mendapati Allah merayu sedangkan dia Al-Malik tak perlu nak merayu kepada kita. Itu yang menarik. Bila PM merayu, Menteri Kesihatan merayu, sedangkan bukan untuk kebaikan dia pun kalau kita mati pun, ya, ataupun bukan mudarat kat dia, tetapi merayu kepada rakyat, ya, menunjukkan Allah merayu kepada kita supaya bertaubat, ya, pasal apa? Dia nak berikan kebaikan. Subhanallah, Maha Pengasih Allah tu, ya. Kalau Allah nak hancurkan, bila-bila aja boleh hancur. Tetapi ingat, bila Allah dah bagi kita petunjuk, istiqamah dengan petunjuk, maka Allah akan selamatkan kita. Okey. Kalau Ustaz, sebenarnya bagaimana kita dapat pastikan suatu lintasan hati fikiran adalah suatu lintas perangkap syaitan atau okey, lintasan-lintasan yang buruk semuanya syaitan. Okey, lintasan-lintasan buruk, ya, husnuzan dikatakan itu semua syaitan. Husnuzan adalah yang terbaik. Tetapi ingat, husnuzan itu sangka baik terhadap beberapa perkara. Jangan sangka baik pada diri sendiri semata-mata. Maksudnya, aku ni dah baik dah. Itu sangka baik kan? Itu namanya syok sendiri. Ingat diri itu baik, tapi na'udzubillah, ya. Kadang-kadang sangka baik pada diri sampai tahap ujub, itu tak boleh, ya. Tetapi kalau sangka baik pada orang tu, ya, dalam bentuk-bentuk tertentu dibenarkan. Bahkan ia di antara perkara yang baik, husnuzan, dan tidak mencari keburukan kaum muslimin itu di antara perkara yang baik, sangka baik juga. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah ikhlas diri kepada Allah menyebabkan kita terhindar daripada bisikan iblis? Ya, kalau mengikutkan ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah telah mengisytiharkan bahawa dari ayat itu, iblis telah mengatakan orang yang ikhlas kepada Allah. Ikhlas yang dimaksudkan ini ialah memang dalam jiwanya tidak ada unsur syirik. Dan juga amalan dia mengikut ittiba'us sunnah. Dan insyaAllah mereka ini terhindar daripada bisikan iblis. Pastikan kita mengikut arahan Allah. Tuan-tuan dan perempuan, saya ambilkan satu poin yang amat penting. Pastikan keyakinan kita, kemuncak keyakinan kita kepada Allah. Kita tahu dia itu Tuhan dan kita tahu arahan dia perlu diikut. Dan as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'na perlu ada dalam jiwa kita. Dan begitu juga ittiba'ur rasul. Letakkan cinta kita kepada Rasul, kemuncak kecintaan. Ya, dan kita yakin apa keputusan yang diberi, maka insya-Allah Allah akan pelihara kita. Alam. Ada lagi? Tak ada, dah habis. Okey. Jadi sampai di sini saja dulu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan kita jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dan berhati-hati, pada peringkat awal iblis sudah kita kenal, dan sekarang kita akan insya-Allah pada pelajaran yang akan datang kita mengenali syaitan secara terperinci pula, bagaimana dia akan mendatang, bila waktu dia mendatang, ya, di situ kita akan bukakan rahsia syaitan yang jahat itu. Jadi cukup sampai di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.